Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada semua yang menonton kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mengupas sebuah buku yang bertajuk From Beirut to Jerusalem. Dan untuk pengetahuan semua, pagi ini kita akan bersiaran langsung di dua page, iaitu page Kelab Momen Buku dan page Ikatan Mahasiswa Darul Naim. Jadi para penonton bolehlah menonton live pada pagi ini sama ada di page Kelab Momen Buku atau di page Ikatan Mahasiswa Darul Naim. Okey, sebelum saya mula, saya nak tanya, jelas ke suara saya? Boleh komen, jelas ke? Okey, terima kasih kepada yang respon. Okey, sebelum kita mula, saya nak minta jasa baik sahabat-sahabat semua, bolehlah pakat-pakat share majlis ilmu kita pada pagi ini, like dan komen supaya kita dapat berkongsi manfaat bersama insya-Allah. Okey, dengan ini saya menjemput panel kita pada pagi ini, dipersilakan Cik Haziah Saleh. Assalamualaikum Cik Haziah, apa khabar? Waalaikumsalam, saudari moderator. Jelas ke suara saya? Jelas. Okey. Jelas Cik Haziah. Okey. Cik Haziah apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Cik moderator, sihat? Alhamdulillah sihat. Cik Haziah berasal daripada mana ya Cik Haziah? Saya sekarang berada di Kota Kinabalu, Sabah. Oh, okey. Saya dari Pesteri Mas Kelantan. Oh, I see. Okey, orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi sedikit biodata panel kita pada pagi ini. Nama penuh beliau Haziah Muhammad Saleh, asal daripada Labuan, menetap di Kota Kinabalu dan beliau berkelulusan ijazah farmasi UIAM dan sekarang bekerja sebagai pegawai farmasi di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Masya Allah, bukan kaleng-kaleng ya panel kita pada pagi ini. Biasa je. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan pentas laptop ini kepada panel kita dengan soalan yang pertama. Cik Haziah, sebelum kita pergi kepada kupasan tentang buku ini, saya kira penulis ini bukan kaleng-kaleng orangnya. Mungkin Cik Haziah boleh mulakan dengan berkongsi sedikit latar belakang penulis ini dan kenapa beliau menulis buku ini. Silakan Cik Haziah. Terima kasih Cik Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Okey, untuk soalan yang pertama ni, saya nak mula dengan sebelum saya pergi jauh pasal penulis, saya nak mula dengan kenapa saya pilih untuk baca buku Dr. Ang Swee Chai lah. Okey. Pertama kali saya baca buku ni adalah pada Jun 2010. Pada masa tu 31 Mei, 31 Mei 2010 berlaku insiden Gaza Freedom Flotilla. Mungkin ada yang masih ingat, ini memang kejadian yang sangat mengejutkan dunia di mana flotilla ni sebenarnya dia bawa bantuan kemanusiaan melalui laut. Mereka cuba untuk memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza masa tu sebab bantuan kemanusiaan disekat, yang melalui darat disekat oleh tentera Israel. So mereka cuba untuk jalan melalui laut lah. Okay. Jadi Gaza Freedom Flotilla pada masa itu melibatkan banyak negara. Dia macam pakatan sukarelawan macam tu dari pelbagai negara. Tapi apa yang menyedihkan, Gaza Freedom Flotilla ni telah diserang. Mereka ditahan di tengah laut, lepas tu diserang dan telah mengorbankan sebanyak 9 orang sukarelawan masa tu. Okay. So pada tahun 2010 ni selepas kejadian ni kita mula dengar cerita-cerita pasal aktivis-aktivis yang pernah terkorban memperjuangkan Palestin. Okay. Contohnya pada masa tu saya ingat ada satu kapal nama dia Rachel Corrie. Okay. Dalam flotilla tu ada satu kapal yang nama dia Rachel Corrie. Rachel Corrie ni sebenarnya seorang gadis lah yang dia
terkorban semasa dia buat human chain menghalang tentera Israel daripada memusnahkan kediaman Palestinian. Dan kemudian kita dengar nama macam Ton Herndal yang ditembak mati semasa menyelamatkan kanak-kanak. Jadi masa tu 2010 sebenarnya, jujur saya kata masa tu saya ada satu fatigue, fatigue sebab saya rasa penat tengok krisis yang macam tak berkesudahan inilah. Okay. Jadi timbul satu tanda tanya dalam diri saya pada masa tu. Saya nak tahu apa yang buat mereka ni, kumpulan petugas kemanusiaan ni begitu committed. Why are these people so committed and why are they willing to risk their life? Okay. Dan pada masa tu sebenarnya buku ni lama dah saya nampak di rak buku kawan saya. Tapi baru hari tu saya tergerak hati nak pinjam sebab saya rasa Dr. Ang Swee Chai ni dia boleh jawab pertanyaan saya pada masa itu. Okay, so kenapa saya rasa macam tu? Okay, now baru kita pergi kepada siapa penulis buku inilah. Okay, so Dr. Ang Swee Chai ni dia seorang berbangsa Cina, wanita berbangsa Cina dan dia beragama Kristian. Okay, so masa tu saya tak pernah lagi dengar pandangan orang berkenaan isu Palestin ni selain daripada orang Islam lah. Saya tak pernah dengar pendapat orang yang daripada berlainan agama. Jadi saya rasa buku ni sesuai untuk saya memahami apakah pendirian mereka. Okay. Okay. And then Dr. Ang Swee Chai ni dia sebenarnya lahir di Pulau Pinang. Okay. Tapi kemudian dia membesar di Singapura sebab ayah dia bekerja di sana. Dan kemudian dia berhijrah pula ke London dan di sana dia berkhidmat sebagai pakar ortopedik. Pada tahun 1982, selepas tamat perang di Lebanon, dia volunteer untuk jadi salah seorang pakar bedah untuk membantu mangsa-mangsa perang di Lebanon lah. Dan untuk pengetahuan semua, Dr. Ang Swee Chai ni dia masih lagi aktif selepas 39 tahun berjuang lah. Dia dah 39 tahun berjuang untuk warga Palestin ni. Dan pada tahun 2020, tahun lepas, dia adalah salah seorang panel yang dijemput untuk bagi ucapan dekat the International Conference on the Question on Palestine yang diadakan di negara kita sendiri di Kuala Lumpur. Okay, itu sahaja sedikit sebanyak pasal penulis kita. Alhamdulillah, terima kasih Cik Haziah. Saya kira jelas sekali lah perkongsian daripada Cik Haziah sebentar tadi. Dan kepada penonton-penonton yang ingin bertanya soalan kepada panel kita pada pagi ini, bolehlah tulis di ruangan komen dan saya akan baca di penghujung rancangan nanti. Okey, baik. Bolehkah kita teruskan dengan soalan yang kedua Cik Haziah? Okey, silakan. Boleh kita teruskan dengan soalan yang kedua Cik Haziah? Ya, silakan. Tak dengar saya cakap. Sekejap saya dekatkan sikit. Okey, sebelum kita masuk secara lebih mendalam, apakah idea utama ataupun gambaran umum tentang buku ini sendiri Cik Haziah? Okey, saya tak dapat nak pendekkan lah kalau nak bagi gambaran sebab buku ni dia terbahagi kepada 5 bahagian dan timeline dia sangat panjang daripada 1982 sehingga 1989. Okey, bahagian pertama adalah perjalanan dia Journey to Beirut yang menceritakan penulis ni dia pergi ke Beirut pada tahun 1980 yang macam saya katakan tadi. Tapi dia pergi dengan perasaan prejudice. Okey, prejudice terhadap para pejuang Palestinian Liberation Organization yang pada masa itu dipimpin oleh Yasser Arafat. Sebab Dr. Ng ni dia punya sumber maklumat tu daripada media barat. Jadi dia rasa PLO ni adalah teroris. So dia datang dengan perasaan macam tu, perasaan tak suka dengan PLO, dengan Palestinian. So dia rasa mereka teroris. Okay. So lepas tu pada bahagian pertama ni dia menyaksikan PLO di-evacuate keluar daripada Lebanon sebab itu adalah salah satu syarat gencatan senjata serangan Israel kepada Lebanon masa tu.
dan dia telah dihantar bertugas di Gaza Hospital yang terletak di kamp pelarian Sabra dan Shatila. Di mana dekat sini dia dah start berubah pendirian tau, sebab bila dia dah start bekerja dekat Gaza Hospital tu, dia nampak oh okay, Palestinian is just like us, sama je. Mereka perlahan-lahan masuk semula ke Sabra dan Shatila dan membangunkan semula bangunan-bangunan yang musnah perlahan-lahan dan kembali kepada kehidupan asal. Lepas tu itulah saya tak dapat nak pendekkan sebab dia banyak bahagian, storyline. So kemudian saya cuba terangkan dengan simple pasal bahagian kedua pula. Tadi Journey to Beirut. Yang kedua pula adalah Sabra dan Shatila Massacre. Okey, untuk Sabra dan untuk bahagian kedua ni dia bermula dengan penyerahan senjata api yang ditinggalkan oleh para pejuang. Nak kata betapa orang-orang yang tinggal ni nakkan keamanan, mereka akur dengan syarat gencatan senjata tu. Memang mereka percaya. So mereka pun serahkan semua senjata api yang ditinggalkan oleh para pejuang tadilah. And then just a day after diorang serahkan semua senjata itulah yang berlaku pembunuhan beramai-ramai, serangan tanpa henti 3 hari 3 malam di kamp pelarian Sabra dan Shatila. Dan imagine lah, semua senjata api dah diserahkan, memang orang-orang yang tinggal tu langsung tidak dapat mempertahankan diri. Dan memang beribu-ribu telah terkorban lah. Okay. Lepas tu dalam bahagian ni juga Dr. Ang dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan sukarelawan dia, mereka tidak dicederakan. Memang pengganas tu mereka serang orang-orang Palestin sahaja. So mereka ni menawarkan diri untuk menjadi saksi, memberi keterangan di Commission of Inquiry di Tel Aviv. Okay, so masa ni bahagian ni juga merupakan an eye opener juga untuk Dr. Ang dan saya sendiri sebagai pembaca. Di sini dia berjumpa dengan di Tel Aviv. Semasa nak bagi keterangan tu, dia ada berjumpa dengan Felicia Langer. Felicia Langer ni peguam Israel yang memperjuangkan Palestin. Okay. Dan Dr. Ang juga discover sebenarnya memang ramai warga Israel yang menentang keras kekejaman terhadap Palestinian ni. Even pada masa tu, masa berlaku krisis ni, memang mereka ada membuat demonstrasi dan beribu-ribu rakyat mereka buat demonstrasi tu, tapi langsung tidak mendapat liputan media. Dan mereka yang ingkar, yang tak nak pergi berperang, tak nak memerangi Palestin dan Lebanon masa tu, mereka akan dihukum. Okay, so itu bahagian kedua. Kemudian bahagian ketiga, ni Dr. Ang dia pulang semula ke London lah. Okay, so selepas massacre tu dia dah buat dia punya keterangan, dia pulang ke London. Okay, so yang ini untuk yang Jerusalem to Britain ni, saya nak bacakan ayat yang very profound lah dalam bahagian ni, boleh? Boleh ke? Okay. So boleh saja. Okay. So saya nak bacakan ayat ni sebab saya rasa it's very very profound. Okay. Dia sebab Dr. Ang ini pulang dengan rasa tanggungjawab untuk menghebahkan kepada dunia. Sebab ialah zaman 80-an kan, bukan macam zaman kita sekarang. So memang media itu limited. Jadi dia pulang dengan rasa nak menghebahkan pasal apa yang terjadi di Lebanon pada masa itu kepada Palestinians ni lah. Okay, saya bacakan bahagian buku tu. Okay. Dr. Ang kata, I had a duty to speak up on behalf of those who were dead, whose bodies were buried under the rubble, and who could not speak no more. To speak on behalf of those alive and suffering every mortal day in silence without voice. Not to lend my voice to those I had grown to love over the past few weeks would be a crime. I was not only a survivor, I was also a witness. Okay, itu saya petik betul-betul dari buku lah. Okay, so bila dia balik ke London, atas rasa tanggungjawab tu, dia dan suaminya Francis telah pergi sekitar England. They went around England untuk buat small scale roadshow.
untuk buat orang sedar what is happening at that part of the world now, at that time lah maksudnya. Okay, dan dari situ Dr. Ang dia mula dapat sumbangan, dan dengan kerjasama beberapa orang sukarelawan yang pernah bertugas dengan dia di Lebanon, mereka tubuhkan a charitable body yang dorang panggil, yang dorang namakan Medical Aid for Palestinians. Okay, tu baru ada 2 bahagian lagi. Okay, so bahagian keempat, tajuk dia Return to Beirut. Okay, so dalam part ni dia menceritakan penulis ni dia balik semula ke Beirut pada tahun 1985. So tapi pada tahun 1985 penulis dia terkejut sebab pada ketika itu orang-orang di Lubnan sangat berpecah belah. Mereka terbahagi kepada fahaman-fahaman berbeza dari segi politik, dari segi agama, dan mereka memerangi pelarian Palestin yang dulu diorang anggap dan treat macam saudara sendiri. So dia terkejut. Dia kata kenapa mereka berubah lah. Masa tu dia memang sangat terkejut bila dia balik. Dan pada masa ini Dr. Ang datang ni dia datang sebenarnya untuk menggantikan rakan-rakan dia di saya tak pasti sebutan ni betul ke tak, di camp Burj Barajneh. Okay, Burj Barajneh. So apa yang berlaku pada masa tu, camp Burj Barajneh ni dah ditawan selama 6 bulan. Dan mereka bukan ditawan oleh tentera Israel ya. Mereka ditawan oleh Lebanese Resistance Regiments ataupun dikenali sebagai Amal. Okay. So masa tu Dr. Ang datang, dah 6 bulan berlalu, langsung tak ada liputan media. Mereka pun dapat tahu melalui telex yang dihantar oleh rakan-rakan. Kata mereka dah tak tahan, orang dah kebuluh, come and help us tell the world what's going on. So Dr. Ang datang untuk gantikan mereka dan untuk hebahkan sekali lah. Okay. Dan siege tu berterusan sehingga 3 tahun. Okay, sampaikan ada satu part tu dia cerita orang-orang yang dalam tawanan ni minta fatwa boleh tak makan daging manusia sebab mereka dah mula makan anjing dan kucing dan habis dah makan tu. So diorang nak tanya, boleh ke mereka makan daging manusia pula? Betapa dahsyatnya sekatan yang dibuat pada masa itu. Cuma dahsyat sangat. Cuma bezanya selepas kejadian Sabra dan Shatila, okay, the Palestinians become very, very strong. Okay, they became even stronger. Sebab pada masa tu dorang tak melawan balik langsung sebab satu tak ada senjata api, tak ada lelaki pula tu kan. But untuk kes yang dekat Burj Barajneh ni, dorang resisted. Okay, dorang resisted. That's why, sebab dorang resisted, that's why tawanan tu berlanjutan sampai 3 tahun. Kalau tak, memang sekejap je lah, tapi sebab mereka bertahan, so dorang berjaya bertahan selama 3 tahun. Okay, and bahagian yang terakhir, so bahagian terakhir ni Dr. Ang ni cerita mereka dekat Burj Barajneh ni bila dah nak dekat-dekat 3 tahun tu, moral mereka mula down. They can't take it anymore. Yalah, dah kena makan mayat manusia. Lepas tu bukannya mayat orang yang kita tak kenal pula tu kan, mayat atuk nenek, mayat pakcik makcik macam tu. Okay, and then they can't take it anymore. Diorang rasa dah nak give up. But then, one day, tiba-tiba mereka dengar berita saudara-saudara mereka dekat the occupied territories, dekat Gaza dengan West Bank, bangkit menentang Israel. So that was the beginning of intifada, the first intifada. Lepas tu yang macam menariknya tu rupanya these saudara-saudara yang dekat occupied territories ni sebenarnya terinspirasi oleh kecekalan saudara-saudara di Burj Barajneh ni, kerana mereka sanggup bertahan sangat-sangat lama. So dorang pun dapat kekuatan daripada kecekalan saudara-saudara dorang tu. Dan as a result of that, dorang nampak uprising, semangat dorang yang dah nak putus asa tadi pulih semula, dorang bersemangat semula. So itu bukanlah secara ringkas, secara panjang lebar juga saya terangkan kisah pasal buku ni. Bagi saya penulisan Dr. Ang ni sangat menarik. Lepas tu kita nampak keindahan macam mana mereka bangkit dari kekejaman yang berlaku di Sabra Shatila, dan kemudian mereka bagi pula semangat kepada saudara-saudara dekat Gaza dan tebing barat. Memang tak dapat nak
pendekkanlah. Itulah buku tu secara umumnya. Okay, Allah Akbar. Saya kira begitu dahsyat sekali lah keadaan mereka di sana. Sangat tersentuh hatilah. Dan saya kira Cik Haziah sudah menceritakan. Saya kira Cik Haziah sudah menceritakan banyak isi-isi dan gambaran mengenai buku ini. Dan seterusnya, bolehkah Cik Haziah kongsikan isi dari buku ini yang paling memberi kesan kepada diri Cik Haziah sendiri? Okey, yang paling memberi kesan. Okey, ini sebenarnya soalan ni sangat susah sebabnya isi-isi yang memberikan kesan tu sangat banyak sebenarnya. Macam saya cakap, saya baca buku ni 2010. Saya boleh ingat points dia walaupun saya baca semula untuk refresh balik, tapi ya memang terlalu banyak isi-isi yang memberi kesan. Sebab buku ini fokus dia bukan, memang dia ada sebut pasal kekejaman, pasal politik, tapi sangat superficial. Tapi fokus dia sebenarnya lebih kepada siapa dan bagaimana kehidupan Palestinians. Dr. Ang ni dia bagi gambaran tentang apa yang buat dia jatuh cinta dengan Palestinians ni sehingga dia sanggup berhempas pulas mempertahankan mereka lah. So kalau nak kata apa yang memberi kesan, saya nak bagi lebih dari satu ya, Cik Moderator, lebih dari satu. Okay, antara yang saya betul-betul ingat tanpa saya reread buku ni adalah ada satu kali ni selepas pembunuhan Sabra Shatila. Okay, so ada satu tank datang approach Gaza Hospital yang baru je diserang tu. Dia minta rawatan. Okay, tentera musuh dia datang minta rawatan. Dia kata we need a doctor macam tu kan. So Dr. Ang ni geram lah, dia baru je tengok orang-orang mati, tiba-tiba musuh ni datang. Dr. Ang ni dia geram, dia tipu. Dia kata, oh now we don't have any doctor here. Dia cakap macam tu. Tiba-tiba datang administrator hospital yang bernama Aziza. Okay, dia cakap dengan Dr. Ang, please Sui, we've been through a lot, we have suffered a lot. Please do not deny these people from medical care. We give medical care to all alike, even our enemies. Okay? Oh, masa ni saya rasa kagum lah. Ini menunjukkan keunggulan akhlak mereka. Dari seksa tu boleh terima musuh untuk rawat pula tu kan. Memang hebat, sangat-sangat hebat. Dan dalam buku ni memang tak ada unsur-unsur dendam. Highlightnya just nak kata Palestinian ni, they just want to go home to their own land. Memang highlightnya di situ. Okay, itu yang first, itu yang saya ambil daripada part yang first lah dekat Sabra Shatila tu. Kemudian yang ada lagi satu part yang saya rasa sangat-sangat tersentuh adalah selepas Dr. Ang, selepas dia buat roadshow tu, dia mula mendapat banyak duit sumbangan lah daripada rakyat-rakyat UK. Yang buat menyentuh perasaan tu adalah yang bagi sumbangannya ni kebanyakannya orang yang biasa sahaja. Even banyak daripada mereka yang tak mempunyai pekerjaan, the unemployed, which means dorang bagi duit bantuan yang mereka dapat setiap bulan tu. So ini menunjukkan yang you don't have to be wealthy, you don't have to be powerful to be generous, to extend your helping hand kan. You just have to care. So masa part ni saya macam agak fighting back tears, buat kita think back, how much did I give back to the world kan. Sebab orang-orang yang menganggur masa tu sanggup bagi 50 pounds. Kalau kira sekarang 50 pounds tu berapa? RM300 lah kalau tak silap. Untuk orang yang menganggur ya, yang bagi tu. Dan saya rasa lagi satu saya nak highlight part yang betul-betul memberi kesan kepada saya adalah kalau saya tak silap ini part masa yang dia kembali untuk membantu di Burj Al Barajneh tu. Okay, pada masa tu Dr. Ang ni dia rasa bersalah sebab dia rasa dia yang menyebabkan kawan dia bernama Kazim ditangkap oleh tentera Syria. Kazim ni pada masa tu isteri dia tengah mengandung 6 bulan. So lepas tu kenapa tentera Syria? Sebab tentera Syria
tentera Syria masa ni pun hostile juga dengan Palestine, Palestinians. So masa tu Dr. Ang memang tengah down sangat, nak kerja pun susah, dia memang sedih lah sebab dah lah orang tu isteri tengah mengandung, nanti tak dapat tengok anak yang baru lahir. So tiba-tiba datang seorang peguam, a Palestinian woman, dia cakap dekat Dr. Ang, dia cakap to work with us, the Palestinians, you have to be able to contract to this small and at times you have to be this big. Dia cakap macam tu. Lepas tu dia cakap lagi, there is a lot of work only you can do and you must carry on. Okay, so dia bagi semangat dekat Dr. Ang. So lepas tu Dr. Ang pun bangkit semula lah. So saya rasa that part dia punya message adalah like things can go wrong and it can be very very nasty, tapi kita tak boleh let our emotions get the better of us and kita kena carry on. 3 part ni lah sangat-sangat saya rasa memberi kesan yang sangat besar. Oops. Okay, baik. Terima kasih Cik Haziah. Bila saya dengar jawapan daripada Cik Haziah pun turut terkesan, ya Allah. Sebenarnya saya tak pernah baca buku ni. Jadi bila dengar perkongsian daripada Cik Haziah tu dapatlah sedikit gambaran mengenai itu ni. Tapi itu pun saya rasa sangat sedikit. Rasa macam Okay. banyak lagi. Okay, baiklah kita teruskan dengan soalan yang keempat, Cik Haziah. Apakah pengalaman Boleh ulang semula, Cik Moderator, saya tak dengar. Ya. Okay, kita pergi soalan yang keempat, Cik Haziah. Apakah pengalaman yang ditulis oleh penulis dalam buku ini yang berkait dengan maaf ya, ada masalah teknikal sikit. Okay, saya ulang. Soalan yang keempat, apakah pengalaman yang ditulis oleh penulis dalam buku ini yang berkait dengan konteks krisis yang berlaku di Palestin mutakhir ini, Cik Haziah? Okay, krisis yang baru-baru berlaku kan maksudnya. Okay, penulis ni sebenarnya dia banyak bercerita pasal Palestinian diaspora, iaitu mereka yang berada di Beirut. Tak ada sangat accounts pasal mereka yang di-expose daripada rumah sendiri, ataupun tak ada accounts pasal mereka yang diserang semasa melakukan ibadah lah. Sebab apa yang berlaku sekarang adalah mereka di Syekh Jarrah kan tengah cuba untuk disisihkan, lepas tu serangan di Baitul Maqdis. Okay, tapi pada penghujung buku ni ada cerita pasal pengalaman kawan dia yang bernama Mike. Okay, yang mana Mike ni masa tu telah ditugaskan untuk serahkan sejumlah wang kepada penduduk di occupied territories. So Mike ni dia tak pernah pergi lagi Middle East ni langsung. So ini adalah dia punya pengalaman pertama. Jadi masa dia balik tu Dr. Ang temu ramah dia lah. Lepas tu dia cakap dia bawa duit tu sebab untuk Palestinians dirawat di hospital Israel, mereka kena ada duit deposit, dan duit deposit tu selalunya beribu-ribu US dollar. So itu yang Mike bawa, jumlah untuk deposit di hospital milik Israel lah. Okay, so Mike ni dia ada pergi ke Nablus, Nablus, dan masa tu memang Nablus sedang diserang oleh tentera Israel lah. Memang mereka cuba nak singkirkan penduduk Palestin di Nablus tu. Okay, so saya rasa satu kejadian yang menarik masa tu, yang pengalaman Mike yang saya rasa sangat buat kita terharu lah kan masa baca tu adalah ada sekali tu tentera Israel ni dia nampak Mike sebab mereka tak suka tengok foreigner yang menghulurkan bantuan ni. So dia kejar Mike, nak tangkap Mike. Tiba-tiba sekumpulan kanak-kanak Palestin ni datang selamatkan Mike, bawa Mike lari pergi rumah, sebuah rumah, dan kunci Mike dekat dalam tu.
Jadi tentera-tentera ni tadi mengamuk lah kan dekat luar, ketuk-ketuk semua. Tapi lama-lama tu mereka berlalu, tapi mesti berada dalam kawasan tu lah. So nak tolong Mike escape daripada rumah tu, budak-budak ni saya kagum sangat sebab mereka sanggup risk their life. Mereka baling batu dekat soldiers tu supaya distract soldiers tu, dan masa mereka kena kejar dengan soldiers tu lah, Mike tu lari keluar. Mereka lah yang menyelamatkan Mike tu masa tu. Lepas tu saya ingat lagi dalam lawatan Mike ke area occupied territories tu, dia memang nampak banyak senjata-senjata dan peluru-peluru canggih yang digunakan oleh tentera Israel. Memang canggih yang saya rasa luar biasa even untuk zaman tu. Dan bila fikir balik, itu zaman 80-an, bayangkan how much they have advanced throughout these years kan. Selain tu actually Dr. Ang ni fokus dia memang lebih kepada tugas-tugas humanitarian, dan part yang last tu dia memperkenalkanlah petugas-petugas baru dari pelbagai negara, termasuklah 5 orang dari sukarelawan dari Malaysia. Itu sajalah yang saya dapat kaitkan yang lebih kurang dengan kejadian yang kita lihat sekarang ni. Okey, terima kasih Cik Haziah. Saya kira pengalaman yang cukup berharga sekali ya Cik Haziah. Cik Haziah, sebelum kita pergi kepada soalan yang terakhir, kita ambil soalan daripada penonton. Jadi kalau penonton ada soalan untuk diajukan kepada panel kita pada pagi ini, bolehlah tulis di ruangan komen. Soalan daripada Encik Ahmad Fakhrul Razi. Soalannya, pernahkah Cik Haziah dengar tentang Sabra Shatila sebelum baca buku ini? Ya, saya memang pernah dengar pasal Sabra Shatila sebelum buku ni lah. Cuma saya tak tahu the details of that event. Sebab memang masa saya mula-mula ambil tahu dan mengikuti pasal isu Palestin ni, memang Sabra Shatila Massacre ni memang antara tragedi yang kena highlight. So saya memang pernah dengar sebelum baca buku ni. Okay, baik-baik. Terima kasih Cik Haziah di atas jawapan. Saya nak minta maaf sebab saya tak dapat nak baca komen daripada penonton. Mungkin penonton kita ada soalan untuk Cik Haziah, tapi saya nak minta maaf sebab saya tak dapat baca komen tersebut. Okey. Soalan daripada Adib Al-Fadak untuk Cik Haziah. Ada cadangan buku lain untuk dibaca bersama atau untuk dapatkan gambaran lebih baik peristiwa-peristiwa yang direkodkan dalam buku ini? Buku yang lain. Nak kata saya sebenarnya jenis yang baca buku yang naratif dia dari segi memoir macam tu. Ada satu buku yang ditulis oleh Palestinian yang saya suka juga. Nama dia kalau saya tak silap saya tak ingat lah, tapi dia ada sebut pasal Beirut to Jenin macam tu lah. Nanti saya mungkin boleh tinggalkan komen kalau saya boleh check balik. Sebab saya baca banyak buku, tapi Beirut to Jerusalem ni sangat memberi kesan lah. Lagi satu tu saya tak ingat, tapi tajuk dia ada perkataan Jenin. Nanti saya komen dekat Facebook. Okey, terima kasih Cik Haziah. Terima kasih juga kepada yang bertanya lain. Okey. Daripada Nur Iliani Muhammad, Dr. Iliani, saya tertarik dengan resilience yang ditunjukkan oleh Palestinian. Ada pendapat Cik Haziah, apakah faktor penyebab mereka punya daya juang yang begitu tinggi sekali, Cik Haziah?
Okey, pada pendapat saya lah kan daripada penceritaan Dr. Ang ni, sebab dari sini yang saya mula mengenal Palestinian tu sebagai an individual, as family and as a community kan. Satu saya rasa adalah mereka punya of course orang punya tahap sabar tu sangat-sangat tinggi. Lepas tu tahap cinta mereka kepada tempat asal mereka. Lepas tu of course orang punya keimanan. Lepas tu dorang punya bond among the community tanpa mengira agama, tanpa mengira kefahaman. Memang mereka anggap mereka adalah brothers and sisters. So sebab tu mereka ada semangat juang yang sangat-sangat tinggi. Lepas tu memang kalau baca buku ni, perjuangan mereka memang they want to go home. They are willing to coexist. Tapi it's not allowed. Mereka memang di-expulse. Sebab tu bila kita tengok even sekarang kan kita nampak orang-orang share memang masa the Jewish arrived, memang mereka accept with an open arms without expecting yang mereka yang akan jadi mangsa akhirnya. So itu yang juga diportray dalam buku ni dan saya percaya memang itu yang buat mereka mempunyai semangat juang yang tinggi lah. Mereka punya kesabaran, mereka punya keimanan, lepas tu sikap yang bersangka baik tu dan rasa semua orang adalah macam family. Even Dr. Ang ni, dia pun rasa dia dianggap macam family. Sebab tu dia jatuh cinta sangat dengan Palestinians ni lah. Okey, terima kasih Cik Haziah di atas jawapan tersebut. Terima kasih juga kepada Dr. Nur Iliani dan Ustaz Hariri kerana turut hadir pada live kita pada pagi ini. Mungkin ada lagi soalan daripada penonton? Daripada Adib Al-Fadak, kat mana nak beli buku ni Cik Haziah? Oh, okay. Buku ni saya ingat dulu saya pernah nampak dekat Kinokuniya. Saya pernah nampak dekat Kinokuniya and that was the only bookstore yang saya pernah nampak buku ni ada. But nowadays saya tak sure lah. Saya rasa Dr. Ilian ni macam ada baca. Mungkin boleh tanya Dr. Ilian ni mana dia beli. Mungkin saya kira buku ni boleh dikatakan wajib lah kita baca kan. Saya pun tak pernah lagi baca buku ni. Ya, betul. Rasa tertarik lah. Saya kalau nak promote pasal isu Palestin ni kan, memang saya cakap cuba baca buku ni. Sebab dia memang sangat dia bagi kita gambaran yang lain. Sebab kan di media masa kan kita nampak bergaduh macam tu kan, serangan, darah semua tu. Tapi buku ni dia bagi kita gambaran what's inside the community and all those things are very, very beautiful. That's why saya memang galakkan untuk baca supaya kita bukan saja pertahankan dorang dengan rasa marah tapi kita juga pertahankan saudara-saudara kita kat Palestin ni dengan rasa cinta. Ada soalan lagi daripada Cik Ahmad Fakul Razi. Siapa yang sesuai untuk baca buku ni? English dia okey ke? Okay, pada saya English dia okay, mudah faham. Sebab Dr. Ang ni penulisan dia simple tapi sangat-sangat deskriptif. Dia tak ada ayat atau perkataan yang bombastik sangat. Dia memang simple tapi beautifully written. So memang semua boleh baca. Okey. Dr. Iliani, saya beli buku lelong tapi ada di Shopee. Okey, terima kasih Dr. Iliani. Pada cik yang bertanya tadi bolehlah beli dekat link yang diberikan oleh Dr. Nur Iliani. Okey, mungkin Cik Azhar boleh translate buku ni ke BM. Apa dia? Translate buku ni ke BM, alah susah lah. Oh tapi I don't know kalau ada translation kan Indonesian mereka selalu ada translation, maybe boleh search? Mungkin ada? Saya tak sure. Oh tapi kan actually buku ni pada
Ya. Tak, nak bagi Ya, tahu Cik tadi, Azia. nak bagi tahu buku ni sebenarnya dia ada dalam PDF Ha? form. Masa saya Ya. reread ni, saya dapat yang PDF form dekat Google. And Oh. then version dia adalah dengan another forward from 2009 sebab Dr. Ang ni dia ada balik membantu dekat Gaza masa perang yang 2008-2009 tu. So cuba try Google sama ada boleh dapat yang PDF form tu. Okey. Okey, Cik Azia, terima kasih. Okey, kalau penonton ada lagi soalan untuk diajukan kepada panel kita pada pagi ini, bolehlah tulis di ruangan komen. Saya kira ini soalan yang terakhir lah Cik Azia daripada saya sebelum kita ambil pada soalan penonton kalau ada lagi. Okey. Soalan terakhir kepada Cik Azia, apakah take home message yang Cik Azia boleh rumuskan dari buku ni? Okay, take home message, saya rasa message yang paling penting pasal buku ni adalah dalam apa pun perjuangan, to win we must be committed, persistent and then ready to sacrifice and be resilient lah. And kalau kita nak cakap dalam konteks perjuangan kita membantu saudara-saudara di Palestine, saya rasa macam gambaran Dr. Ang dalam buku ni, this will be a very, very long battle. And we might not even live to see the liberation, okay? Tapi selagi nyawa di kandung badan, kita kena terus jadi this another layer of support. Sebab daripada buku ni, kita boleh nampak yang mereka dekat Palestine tu manusia juga macam kita. Bila tentera Israel ni menghentam mereka kan, memang kita akan nampak ya dalam buku ni semangat mereka juga ada highs and lows dia tahu. So sebenarnya sokongan kita dari jauh ni memang membangkitkan semangat mereka jugalah. Kita yang antara faktor-faktor yang mereka bertahan. Jadi nak kata another take home message, saya rasa untuk kita yang membantu dari jauh, kita bantu mereka dengan apa yang kita mampu, may it be in the form of doa, in the form of charity ataupun helping others to be aware of this issue. Kita pun kena jadi macam mereka lah, kena committed, kena persistent. Itulah take home message dari saya dari buku ni. Maaf Cik Haziq, saya terkeluar sebentar tadi. Maaf sebab saya ada masalah teknikal sedikit. Jadi untuk soalan yang terakhir tu Cik Haziq sudah menjawab ya? Dah. Terima kasih Cik Azia. Saya minta maaf sebab terkeluar tadi. Ya Allah. Bagi penonton yang ada soalan bolehlah tulis di ruangan komen diajukan kepada panel kita pada pagi ini. Cik Hazia ada apa-apa yang nak dikongsi lagi Cik Hazia kepada penonton kita? Tak ada. Okey, penonton pun dah tak ada soalan. Saya kira setakat ini sahajalah pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Cik Hazia di atas perkongsian pada pagi ini. Saya kira sangat bermanfaatlah pada kita semua, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Cik Hazia kerana sudi menerima jemputan dari pihak Kelab Momen Buku. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Dengan harapan semoga majlis ilmu kita pada pagi ini dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. InsyaAllah. Dan saya selaku moderator anda pada pagi ini ingin memohon kemaafan sebab ada masalah teknikal sikit dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada
kepada panel kita dan kepada semua yang menonton pada pagi ini. Dan moga-moga Allah memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, insya-Allah. Dan saya tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.